Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, mengekalkan nikmat iman dan Islam pada kita, sehinggalah tiba saat dan ketikanya kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada surah Al-A'raf ayat yang ke-139. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Yang bermaksud sesungguhnya mereka, yakni penyembah-penyembah berhala itu akan dihancurkan apa yang mereka berada di dalamnya, yakni perbuatan syirik, dan tetaplah salahnya apa yang mereka kerjakan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah Allah mendedahkan perkara buruk yang berlaku kepada mereka dan betapa jahilnya mereka dan betapa kejinya permintaan mereka kepada Nabi Musa alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pula betapa kejinya golongan yang mahu mengikut jejak langkah penyembah-penyembah berhala itu. Lalu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Mutabbar daripada at-tadbir bermaksud al-ihlak, iaitu kemusnahan. Membawa maksud bahawa sesungguhnya mereka yang kamu mahu mengikut jejak langkah, iaitu dalam menyembah berhala, mereka itu adalah kaum yang telah dihukumkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ditetapkan bahawa mereka itu berada dalam keadaan kemusnahan. Maka Nabi Musa AS dalam memberikan reaksi terhadap permintaan mengarut daripada Bani Israel itu menyatakan bahawa alangkah buruknya permintaan mereka itu dan alangkah buruknya kesudahan orang yang menyembah berhala, sama ada yang sedang menyembah berhala atau orang yang mengikut jejak langkah penyembah berhala, iaitu kemusnahan dan kehancuran. Berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi, maksudnya ialah betapa batilnya perbuatan mereka itu, bahawa tiada sebarang faedah dan manfaat yang diperoleh daripada perangai atau perbuatan menyembah berhala, sedangkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahajalah yang berhak untuk disembah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Nabi Musa AS meneruskan tegurannya dan tempelaknya kepada Bani Israel di dalam ayat 140 daripada surat Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala aghayra Allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Bermaksud Nabi Musa berkata lagi, patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu selain daripada Allah, padahal ia telah melebihkan kamu atas sekalian manusia, yakni yang sezaman dengan kamu, dengan berbagai nikmat yang telah dikurniakannya kepada kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa meneruskan kecamannya dan juga tempelaknya kepada Bani Israel di atas permintaan yang bukan-bukan itu, dan menjelaskan kepada mereka bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahajalah yang berhak untuk disembah. Lalu Allah berfirman merakamkan kata-katanya, Qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Berkata Nabi Musa alaihi salam mengingatkan kaumnya tentang pelbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka.
Yang sepatutnya nikmat-nikmat itu membawa mereka, mendorong mereka kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bukan sebaliknya mensyirikkan Allah. Ghairallah abghikum ilaha, adakah selain daripada Allah, atau adakah Tuhan selain daripada Allah yang ingin aku mahu kamu menyembahnya, yang aku mahu kamu menumpukan perhambaan kamu kepadanya? Adakah Tuhan selain Allah untuk itu semua? Sedangkan Allah lah Tuhan yang telah memuliakan kamu, mengatasi segala manusia yang sezaman dengan kamu. Maka sewajibnya kamu sebagai hamba-hamba Allah yang telah Allah kurniakan pelbagai nikmat, membalas kurniaan itu dan bersyukur di atas kurniaan-kurniaan tersebut dengan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah mengkhususkan kamu, memperuntukkan kamu dengan istimewa kurniaan-kurniaan yang hebat mengatasi manusia-manusia sezaman dengan kamu. Maka pertanyaan di dalam ayat ini, patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu selain Allah? Pertanyaan ini adalah pada masa yang sama mengingkari apa yang mereka minta itu, untuk mendatangkan rasa betapa peliknya permintaan mereka untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah lah yang memberi nikmat kepada mereka. Maka sudah pasti jika manusia menyembah selain Allah itu merupakan suatu perkara yang sangat pelik, maka permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa AS untuk mencari Tuhan selain Allah untuk mereka sembah itu adalah terlebih peliknya lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi Musa AS seterusnya tidak berhenti untuk memperingatkan mereka dengan firman Allah dalam ayat yang ke-141 daripada surah Al-A'raf ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Yang bermaksud, dan Tuhan berfirman, ingatlah ketika kami selamatkan kamu daripada Fir'aun dan kaumnya yang menyiksa kamu dengan azab siksa yang seberat-berat dan seburuk-buruknya. Mereka membunuh anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Dan ingatlah bahawa yang demikian itu mengandungi cubaan yang besar daripada Tuhan kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Allah memperingatkan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada Bani Israel, iaitu nikmat diselamatkan mereka daripada penindasan dan azab, untuk menguji mereka adakah mereka bersyukur atau adakah mereka kufur. Allah menyatakan, wa idh anjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab. Yang bermaksud, ingatlah kamu wahai Bani Israel masa dan ketika kami, yakni Allah, menyelamatkan kamu daripada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, yang mana hal dan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu yasumunakum su'al 'adzab, mereka telah memberikan atau telah mendatangkan kepada kamu seburuk-buruk azab, seburuk-buruk penderitaan. Dan kalimah su itu merujuk kepada setiap perkara yang menyebabkan manusia bersedih, menyebabkan manusia merasai kesusahan dan penderitaan, sama ada perkara-perkara itu berbentuk keduniaan maupun berbentuk ukhrawi. Maka ayat ini bermaksud, dan ingatlah kamu wahai Bani Israel agar kamu mengambil pengajaran dan ibrah, dan agar kamu bersyukur kepada Allah di atas nikmat-nikmatnya tatkala kami, yakni Allah, selamatkan kamu daripada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang dahulu telah mengazab kamu dengan azab yang sepedih-pedihnya. Tatkala itu mereka telah sanggup untuk membunuh, untuk mengambil nyawa anak-anak lelaki kamu, dan membiarkan pula anak-anak perempuan kamu untuk mereka perhambakannya dan untuk mereka menghinanya. Dan pada yang demikian itu, iaitu pada azab yang didatangkan oleh Fir'aun dan pengikutnya kepada kamu,
dan juga pada keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu sehingga kamu terlepas daripada segala penderitaan itu adalah bala, adalah ujian bagi kamu agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat tersebut. Pada masa yang sama untuk kamu meninggalkan segala perbuatan buruk kamu yang akan mendorong kamu untuk menjadi manusia yang hina di dunia dan akan diazab di akhirat. Di antara persoalan yang menarik untuk kita lihat dalam ayat ini ialah bagaimana Allah menyatakan bahawa keselamatan itu adalah daripada Allah, iaitu Allah menyelamatkan mereka daripada ali Fir'aun. Allah tidak menyebut terselamat daripada Fir'aun, walaupun Fir'aunlah yang memerintahkan agar diazab atau ditindas Bani Israel itu. Maka hikmahnya ialah untuk menunjukkan bahawa bagaimana mereka yang menjadi pembela dan penyokong Fir'aun ini merupakan penyokong yang sangat membantunya, yang sangat setia kepadanya sampai ingin ataupun sampai sanggup untuk melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh Fir'aun, termasuklah menindas dan menyeksa Bani Israel. Antara persoalan lain juga bagaimana Fir'aun ataupun pengikut-pengikut Fir'aun ini tidak membunuh kaum wanita, sebaliknya hanya membunuh anak-anak lelaki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Bagaimanakah ia menjadi suatu hukuman, iaitu membiarkan atau tidak membunuh anak-anak perempuan itu jika dilihat pada zahirnya merupakan suatu nikmat atau tidak menjadi suatu azab, tetapi hakikatnya ialah perbuatan atau tindakan Fir'aun dan kaumnya yang membiarkan kanak-kanak perempuan terus hidup, sebaliknya hanya membunuh kanak-kanak lelaki, adalah disebabkan atau disengajakan oleh Fir'aun kerana mereka mahu melakukan sesuatu. Apabila kanak-kanak ini menjadi besar atau menjadi dewasa, mereka akan terdedah kepada kejahatan Fir'aun dan kaumnya, akan digunakan, diperhambakan pula untuk berbagai bentuk pekerjaan, dan terdedahnya mereka kepada perhambaan wanita. Maka dibiarkan atau tindakan membiarkan kanak-kanak perempuan ini terus hidup adalah bertujuan untuk dipergunakan dan diperhambakan di kemudian hari. Maka ia bukanlah suatu nikmat, sebaliknya adalah suatu bala atau suatu azab daripada Fir'aun kepada Bani Israel. Seperti mana kata Imam Razi bahawa pembunuhan anak-anak lelaki dan bukan anak-anak perempuan itu antara tujuannya adalah untuk memastikan orang lelaki akan pupus dan akan membawa kepada terputusnya keturunan. Kerana wanita walaupun dibiarkan hidup, maka tidak ada maknanya untuk ia melahirkan atau untuk menyambung keturunan selepas itu. Maka ia membawa juga di akhirnya kepada kepupusan lelaki dan wanita Bani Israel. Yang kedua, apabila terbunuhnya atau tiadanya orang lelaki Bani Israel, maka ia akan membawa kepada hilangnya kebaikan ataupun hilangnya urusan kehidupan bagi orang perempuan. Maka seorang wanita ataupun seorang perempuan itu akan menginginkan agar ia tidak hidup lagi ataupun inginkan kematiannya kerana tiada lelaki di sampingnya, kerana kesusahan hidup yang terpaksa ditanggungnya secara bersendirian. Dan seterusnya, membiarkan kanak-kanak perempuan itu hidup sedangkan tiada lelaki dalam kalangan saudara-saudaranya atau adik-beradiknya akan membawa kepada penindasan kepada kanak-kanak perempuan tersebut yang pastinya akan diperhambakan oleh golongan lelaki dalam kalangan musuh, iaitu dalam kalangan pengikut-pengikut Fir'aun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.